Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1340. Antara paparan utama. Siakap senohong gelama ikan duri. Anda sebenarnya nak jadi pembangkang atau pembangang? Apabila yang berhormat menjadi yang berkhidmat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi DAP Lim Guan Eng memulakan tindakan sivil fitnah dengan memfailkan writ saman dan penyataan tuntutan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin kerana didakwa berbohong bahawa beliau telah membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa menjadi Menteri Kewangan. Menurut Guan Eng, sehingga kini Mahyadin tidak menunjukkan bukti mahupun sebarang surat yang dikeluarkan oleh beliau mahupun tarikh dakwaan pembatalan status pengecualian cukai. Memandangkan dia tidak menarik balik kenyataannya terhadap saya dan terus berkeras untuk memfitnah, saya tidak mempunyai pilihan selain memfailkan prosiding fitnah untuk membersihkan nama saya. Beliau berkata satu laporan polis terhadap Mahyadin telah dibuat kerana terus berbohong dan meniup sentimen berbahaya yang boleh mengganggu-gugat kestabilan dan keamanan negara. Saya harap tindakan oleh pihak berkuasa akan diambil susulan jenayah yang beliau telah lakukan, tegas Guan Eng dalam kenyataan di Facebook. Dalam kenyataan yang berasingan, Guan Eng berkata Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Fahisal, Wan Ahmad Kamal telah melakukan kesalahan jenayah dengan membuat laporan polis palsu terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau sendiri berhubung perkara yang sama. Membuat laporan palsu adalah satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 182 Kanun Kesesaan. Anwar bercakap benar apabila beliau berkata rekod dengan Kementerian Kewangan menunjukkan bahawa sebagai Menteri Kewangan dari Mei 2018 hingga Februari 2020, saya tidak pernah membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari, dakwa Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan itu. Beliau berkata Anwar juga betul apabila menyatakan bahawa pembatalan status pengecualian cukai terletak pada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan bukannya Perdana Menteri atau Menteri Kewangan. Wan Ahmad Fahisal kemudian memetik Seksyen 44-6B Akta Cukai Pendapatan 1967 sebagai bukti bahawa apa yang diperkatakan oleh Anwar adalah salah. Namun, Wan Ahmad Fahisal menunjukkan kejahilan dan kedangkalan pengetahuannya tentang hal ekonomi, kewangan atau percukaian apabila Seksyen 44-6B merujuk kepada rayuan kepada menteri dan bukannya menteri yang memulakan pembatalan status dikecualikan cukai. Saya tidak melihat fail Yayasan Al-Bukhari semasa saya menjadi Menteri Kewangan dan tidak berada dalam kedudukan untuk memutuskan sebarang rayuan kerana tiada satu pun dibuat oleh Yayasan Al-Bukhari kepada saya, ujar beliau. Mengenai pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa beliau menjadi Menteri Kewangan, Guan Eng menegaskan perkara tersebut tidak berlaku. Justru beliau menimbulkan persoalan sama terdapat sebarang pembatalan terhadap status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari seperti yang didakwa Mahyadin. Sebaliknya, jika ada pembatalan sedemikian, maka ia hanya boleh dilakukan semasa Mahyadin menjadi Perdana Menteri, kata bekas Menteri Kewangan itu. Menurut Guan Eng, Wan Ahmad Fahisal sepatutnya memujuk Mahyadin untuk mengeluarkan bukti surat pembatalan olehnya kepada Yayasan Al-Bukhari. Jika gagal berbuat demikian, maka kedua-dua Mahyadin dan Wan Ahmad Fahisal telah membuat dakwaan kosong yang tidak berasas dan palsu, tegasnya. Dalam hubungan ini, Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan bertarikh 23 Mac 2023 tampil menjelaskan bahawa pertama, Yayasan Al-Bukhari telah diluluskan di bawah subseksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan sebagai institusi yang ditubuhkan bukan untuk tujuan mencari keuntungan namun semata-mata ditubuhkan bagi maksud amal. Dan kedua, Kementerian Kewangan sama ada melalui mantan Menteri Kewangan dan atau pegawai-pegawainya tidak membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan pengecualian cukai yang telah diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari.
Untuk rekod pada 24 Mac 2023, Wan Ahmad Fahisal Wan Ahmad Kamal membuat laporan polis terhadap Guan Eng dan Perdana Menteri berkaitan pelepasan cukai Yayasan Al-Bukhari. Wan Ahmad Fahisal berkata penjelasan Anwar bahawa Menteri Kewangan tidak mempunyai kuasa campur tangan dengan keputusan Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mengikut subsection 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967 mengelirukan Dewan Rakyat. Perdana Menteri berbohong apabila menyatakan Menteri Kewangan tiada kuasa dan kuasa pengecualian cukai adalah kuasa mutlak Ketua Pengarah LHDN di bawah Seksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Pernyataan Perdana Menteri itu bohong kerana di bawah Seksyen 44-6B Akta Cukai 1967, keputusan Ketua Pengarah LHDN boleh dirayukan kepada Menteri Kewangan dan Menteri boleh buat apa-apa keputusan berpatutan. Anwar tidak berterus terang bahawa pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari telah diberikan semasa pemerintahan Barisan Nasional Datuk Seri Najib Razak bagi tahun 2016 hingga 2018. Katanya seperti dipetik Malaysia Gazette. Beliau menuduh bahawa jawapan Perdana Menteri dibuat semata-mata untuk menyelamatkan Guan Eng daripada dipertanggungjawabkan di atas penolakan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong R.S. Seneraya berkata perbuatan Wan Ahmad Fahisal membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari adalah tidak relevan dan menghina Parlimen. Beliau berkata mengikut Seksyen 63 Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri dilindungi dan apa yang disebutnya di Parlimen tidak seharusnya dicabar di luar Dewan. Raya mengingatkan pada 21 Mac ketika Perdana Menteri mengesahkan di Parlimen selepas soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Rasah Cha Ki Chin bahawa Guan Eng tidak membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Pada masa itu tiada Ahli Parlimen menentangnya, bermakna penjelasan itu diterima dan ia adalah benar. 2 hari kemudian, Ahli Parlimen Machang membuat laporan polis pada 24 Mac di Balai Polis Dang Wangi menuduh Perdana Menteri membuat kenyataan palsu. Ahli Parlimen Machang, saya tidak pasti sama ada beliau hadir pada hari itu kerana beliau tidak mengemukakan sebarang pertanyaan atau soalan berhubung penjelasan yang diberikan oleh Perdana Menteri, kata Raya. Beliau menganggap perbuatan Wan Ahmad Fahisal keterlaluan dan sesuatu yang harus dilihat dengan serius. Tambahnya, jika Anwar membuat kenyataan palsu atau mengelirukan Dewan Rakyat, Wan Ahmad Fahisal harus merujuknya kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan. Kenapa dia tidak buat begitu? Kenapa dia sebaliknya membuat laporan polis? Soal Raya. Jom channel bangkitkan 4 persoalan buat Wan Ahmad Fahisal. Pertama, adakah anda membuat laporan polis ini selaras dengan sifat perkauman Parti Bersatu kerana Guan Eng Ahli Parlimen Cina daripada DAP? Kedua, adakah anda mahu memburukkan Anwar sebagai seorang yang menyalahgunakan kuasa dan zalim terhadap tokoh korporat Melayu yang perhatian terhadap Islam? Ketiga, adakah anda seorang ahli parlimen yang bodoh sebab tidak tahu peruntukan Seksyen 63 Perlembagaan Persekutuan bahawa Perdana Menteri dilindungi dan apa yang disebutnya di parlimen tidak harus dicabar di luar Dewan? Dan keempat, pantun dua kerat Melayu menyebut siakap senohong gelama ikan duri. Anda habiskan sendiri pantun ini jika berani. Hari ini ada sesi soal jawab Perdana Menteri di mana anda dan pemimpin tertinggi Perikatan Nasional. Negara tidak akan maju jika pembohongan menjadi asas untuk mendapat sokongan. Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kelonggaran untuk melantik ahli politik antaranya sebagai pengerusi badan berkanun. Pelantikan ahli politik hanya ditegah jika ia membabitkan penjawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC khususnya yang tersenarai di Bursa Malaysia. Semua pihak dapat sewajarnya mampu membezakan antara GLC dan badan berkanun kerana terdapat perbezaan antara kedua-dua entiti berkenaan. Namun, menurut pembangkang, apa sahaja alasan kerajaan campuran, lantikan orang politik dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC bertentangan dengan hasrat menolak amalan kronisma dan nepotisma dalam pentadbiran tanpa tahu membezakannya atau dengan bahasa mudah disebut kenyataan sembrono. Salah satu contohnya, Setiausaha Agung Berjasa Zulkifli Yahya berkata, rakyat kononnya kesal dengan kerajaan yang meneruskan amalan melantik ahli politik dalam GLC. Mana janji manis Perdana Menteri, cakap tak serupa bikin. Ya, memang tidak salah lantik ahli politik yang sesuai dengan kelayakan dan pengalamannya. Tapi malangnya ia menampakkan PHPN amal kronisma, katanya kepada ismaweb.net. Isu lantikan ini tercetus apabila beberapa pemimpin politik dilantik dalam GLC antaranya bekas Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki dilantik sebagai pengurusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Selain itu, Ahli Parlimen Balik Pulau Bakhtiar Wancik daripada PKR dilantik sebagai pengerusi My Creative Ventures Sdn Bhd.
Terbaru, Pengerusi Barisan Nasional BN Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob yang kalah di Parlimen Machang pada PR15 lalu dilantik semula sebagai Pengerusi FEKRA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan berkata, lantikan ahli atau profesional mewakili parti politik dalam GLC adalah di bawah pengetahuan dan tapisan Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Dakwanya, kerajaan melakukan perundingan malah sebelum sesuatu pelantikan dibuat. Sekretariat ini akan memperincikan dahulu latar belakang individu berkenaan. Ini dibuat agar tokoh-tokoh mewakili parti politik yang diketengahkan mempunyai pengalaman dan latar belakang yang mampu menguatkan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, katanya seperti dipetik Ismaweb 26 Mac 2023. Menjawab tuduhan pembangkang, Menteri Pengangkutan Anthony Locke semalam menjelaskan pengkritik kerajaan tidak seharusnya keliru antara syarikat berkaitan kerajaan GLC dengan Badan Pengawal Selia. Setiausaha Agung DAP itu berkata kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim telah mengotakkan janjinya untuk tidak melantik ahli politik ke dalam GLC dan syarikat-syarikat utama yang tersenarai di Bursa Malaysia. Bagaimanapun, Locke berkata terdapat kelonggaran yang diberikan apabila ia melibatkan Badan Berkanun dan Kawal Selia. Kita beri sedikit fleksibiliti pada badan berkanun, umpamanya FEKRA dan juga lembaga-lembaga pelabuhan, itu memang selama ini ada pelantikan ahli politik. Kita sudah tentu akan beri fleksibiliti ini kepada Perdana Menteri untuk mempertimbangkan pelantikan-pelantikan supaya pemimpin parti pelbagai peringkat juga boleh membantu memainkan peranan. Tetapi, perbezaan yang jelas ialah syarikat-syarikat GLC utama sebab sekarang ini nampaknya ramai orang dah macam campur adukkan apa itu GLC, katanya. Nampaknya pelantikan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajki Dusuki sebagai Pengerusi MARA dan spekulasi pelantikan Abdullah Sani Abdul Hamid serta Muhammad Sani Hamzan masing-masing sebagai pengerusi dan timbalan pengerusi Tekun Nasional juga menjadi bahan tomahan pembangkang. Manakala Ketua Wanita UMNO yang juga Ahli Parlimen Parit Sulong Nuraini Ahmad dilantik sebagai pengerusi pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil, perusahaan getah Rizda telah menjadi kudis dan gatal kepada pembangkang sehingga menggaru tanpa henti dan tidak mengetahui ianya kurap atau kayap. Kepada pembangkang, kerajaan tidak akan memungkiri janjinya berhubung pelantikan ahli politik dalam syarikat-syarikat kerajaan. Mengikut pentadbiran kerajaan sedia ada, tidak ada ahli politik yang dilantik untuk memegang jawatan dalam GLC utama seperti Telekom, Tenaga Nasional Berhad, Malaysia Airport Holdings Berhad dan Prasarana. Jom Channel sangat yakin kerajaan di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim akan mengekalkan dasar tersebut seperti yang dijanjikan. Perlu diingatkan bahawa pelantikan baru-baru ini bukan kepada syarikat tetapi melibatkan badan berkanun dan agensi pihak berkuasa. Malah ia bukan terlibat dalam perniagaan dan sebagainya. Para pengkritik kerajaan atau pembangkang, anda sewajarnya perlu tahu membezakan antara syarikat berkaitan kerajaan GLC dengan Badan Pengawal Selia. Bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh pula ditumpang. Rujuklah dahulu kepada sesiapa yang pakar sebelum melalak ke hulu dan ke hilir. Anda sebenarnya nak jadi pembangkang atau pembangkang? Apabila hanya satu syarikat menjual produk atau perkhidmatan dan menguasai bahagian pasaran mutlak atau hampir mutlak, maka kita panggil ia monopoli. Maknanya satu entiti mengawal sepenuhnya pasaran dan menentukan bekalan dan harga produk atau perkhidmatan tertentu. Syarikat monopoli meraih keuntungan jangka panjang yang tinggi dalam pasaran ini kerana terdapat sedikit atau tiada persaingan. Daripada sudut negatif, perniagaan ini dominan dan boleh menyekat output sambil menaikkan harga dan meningkatkan keuntungan. Manakala positifnya syarikat monopoli menikmati skala ekonomi mampu menghasilkan kuantiti produk pada kos unit yang lebih rendah. Ia boleh melabur dengan selamat dan berinovasi tanpa rasa takut terhadap persaingan. Namun, kerajaan bertindak untuk menamatkan beberapa syarikat yang menikmati monopoli. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sedang mengkaji semula semua monopoli yang wujud di dalam negara pada masa ini. Katanya ini sebagai langkah untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan adil kepada rakyat pada kos yang berpatutan. Prinsip pembangunan ekonomi yang telus memerlukan kami untuk membuat beberapa pelarasan dan peralihan daripada yang apa saya fikirkan sebagai kehuru-haraan, lapuk dan untuk menangani kepentingan tertentu dalam konteks monopoli, katanya dipetik media. Pada masa yang sama, Anwar berkata kerajaan akan terus membantu syarikat-syarikat Bumiputera. Jika kita mengambil berat untuk mempertahankan kepentingan Bumiputera, maka kita laksanakannya dengan jelas, dengan telus dan biarkan Bumiputera yang berkenaan bersaing. Kerajaan ini tidak semestinya akan memungkiri komitmen kami untuk membantu syarikat-syarikat Bumiputera, tetapi ia harus dilaksanakan dengan telus dan membenarkan persaingan adil dalam kalangan syarikat-syarikat Bumiputera, katanya.
Sebelum itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook mengumumkan selepas konsesi Puspakom berakhir pada 31 Ogos 2024, semua pihak yang layak dibenarkan untuk memberikan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan. Menurut beliau, Kabinet membuat keputusan itu pada 17 Mac demi mempromosi sebuah industri perkhidmatan yang berdaya saing. Kerajaan melantik Puspakom sejak 1994 sebagai syarikat pemeriksaan kenderaan tunggal di Malaysia bagi menguruskan semua pemeriksaan mandatari bagi kenderaan komersial dan persendian. Pada 21 Mac lalu, kerajaan membenarkan pengguna jalan raya boleh menggunakan kad debit dan kredit untuk pembayaran tol di beberapa lebuh raya utama negara bermula selewat-lewatnya September 2023. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pelaksanaan sistem pembayaran terbuka itu adalah inisiatif awal dalam peralihan ke arah sistem Multi-Lane Fast Flow (MLFF). Menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem pembayaran tol terbuka itu, beliau berkata pihaknya telah mendapat respon yang sangat positif bukan sahaja di kalangan rakyat sebagai pengguna tetapi juga di kalangan pemegang taruh dan pemain industri secara keseluruhannya. Saya perlu menjelaskan bahawa adalah menjadi hasrat KKR untuk melaksanakan sistem pembayaran terbuka di semua tol sepenuhnya di seluruh negara secepat mungkin bagi melancarkan proses transisi kepada sistem aliran pantas pelbagai lorong (MLFF). Ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Beliau menegaskan bahawa usaha tersebut tidak terhenti di 5 lebuh raya sahaja. Katanya beberapa lagi syarikat konsesi telah menunjukkan minat dan menyatakan kesediaan untuk turut serta di dalam sistem pembayaran terbuka ini. Saya menghargai keterujaan pelbagai pihak bagi memastikan sistem pembayaran terbuka ini dapat dilaksanakan yang sekaligus akan menghentikan semua bentuk monopoli pembayaran di plaza tol. Segala inisiatif yang sedang diusahakan ini berpaksikan kepada satu tujuan iaitu menyelesaikan masalah rakyat selain memberikan kemudahan dan keselesaan kepada mereka, tegasnya. Nampak tak? Semasa kerajaan dahulu, Alexander Nanta adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang sering dikecam kerana gagal menguruskan isu harga barang dan inflasi yang terus mencanak naik. Bukannya beliau tidak berusaha, tetapi apabila nahodanya lemah, tenaga kerja seramai 70 orang tidak digembleng dengan penuh hikmah, maka kapal pun hanyut entah ke mana. Kini, inflasi kekal kepada 3.7% berbanding 4.4% pada Julai 2021. Siapakah nahoda kapal pada waktu itu? Tak lain tak bukan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin. Justru benarlah seperti hadis Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Demikian amaran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar berhati-hati ketika berhadapan dengan hari-hari yang penuh dengan tipu daya. Alhamdulillah, mereka tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kerajaan semula. Mereka yang dahulu terkunci kebolehan dalam kerajaan tebuk atap untuk menjadi yang berkhidmat dengan berkesan, kini lebih fokus dengan kepimpinan baharu. Pada masa yang sama, kementerian lain juga turut mengkaji dan mengenal pasti beberapa syarikat di bawahnya yang terlibat berkaitan isu monopoli. Antaranya termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang dahulu dipegang oleh Alexander Nanta. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet. Melalui Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, kita akan pastikan ia memainkan peranan untuk meneliti perkara tersebut, katanya di petik media. Apapun, Jom Channel ingin berpesan khusus buat puak monopoli yang menjadi pembekal ubat dan peralatan kesihatan. Jangan bina mahligai segera di atas pusara mangsa yang ditimpa penyakit dan derita. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.